Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke YouTube channel saya. Hari ni saya nak buat sedikit perkongsian dengan anda semua, dengan pembaca di luar sana, tentang dua buah buku yang saya dah baca. Kenapa dua buah buku? Sebabnya buku ni ada kaitan, ada kesinambungan. Okay, aku cuba cerita dia punya keseluruhan supaya korang nak ada bayangan pasal cerita ni. Okay, dalam buku ni nanti bila korang baca, dia akan ada perubahan zaman. Dia sebenarnya dekat sini pun dah ada dah. Dekat sinopsis pun dia dah cakap. Okay, so ini bukan spoiler. Hidup dalam dua zaman yang berbeza. Jadi dalam situ aku dapat bayangkan, okay, ada zaman lain. Jadi zaman lain tu ada zaman sekarang. Zaman sekarang tu zaman moden. Dan siapa daripada zaman moden itu adalah Afifah. Afifah adalah seorang doktor perubatan. Dan pada zaman dahulu kala pula adalah Purnama Nilam. Jawabannya. Si Afifah ni doktor perubatan kan. Dia kerja dekat hospital kan. Jadi dalam buku ni watak dan perwatakan itu ditulis dengan dia seorang yang baik hati, dia seorang yang pemurah, dia seorang pemurah. Dia suka tolong orang, dia suka buat itu, buat ini. Dia macam baik, manis je orangnya, macam tu. Jadi satu hari ni dia macam lepas-lepas pengsan. So macam dia pengsan tu no. Dia macam asyik dapat mimpi. Dalam mimpi tu dia cakap macam ada bayang-bayang. Lepas tu ada dengar suara macam tu lah lebih kurang. And then sampailah satu hari dia pengsan. Lepas dia sedar-sedar je, dia dah ada di zaman dahulu kala. Aku bayangkan cerita ni macam, pernah tengok cerita Putih tak? Putih ni aku bayangkan zaman tu. Bila sampai sana, sampai zaman dulu tu, dia jumpa dengan Jejaka. Jejaka ni bernama Purnama Nilam. Dia seorang panglima dan dia rapat dengan seorang putera bernama Surya Kencana. Dalam buku pertama tu dia ada cerita macam mana dia orang beradventure, macam mana adventure, bla 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 bla. Bila perubahan zaman ni, dia macam ada, dan tentu-tentu ada portal macam mana si Afifah boleh travel ke zaman yang lepas. Jadi apakah portal itu, kena baca, kena bacalah kalau nak tahu. Kalau tak, dia jadi macam spoiler lah. Lepas tu aku kena maki. Apa yang aku suka dalam buku ni adalah satu, sebab watak Purnama Nilam itu sendiri. Sebab dia sangat-sangat budiman, dia sangat-sangat bagi aku dia sempurna. Sebab kan dia punya watak tu, bila dia bercakap, aku dapat bayangkan dia bercakap dengan sopan santun, dengan lemah lembut. Lepas tu bila dia bercakap dengan Afifah, ataupun dia bercakap dengan Surya Kencana, ataupun dia cakap dengan siapa-siapa je lah, dia akan murah dengan senyuman. Untuk buku pertama ni banyak dia punya adventure macam tu. Buku kedua pula dia dah tajuk pun Purnama kan, jadi dia macam lebih kepada kisah Purnama. Dan dalam buku kedua ni dia macam ada main bab-bab ilmu sihir sikit. Macam tu, macam black magic sikit. Bila masuk ke kedua ni, nanti akan ada satu babak di mana selama ni kan aku nampak watak Purnama ni sempurna, tip top. Tapi bila dah sampai satu babak dekat buku kedua ni, buku pertama ni, ada cerita dekat situ lah sikit. Dan aku baru macam, oh okay, nulis ni dia macam dia tulis panjang-panjang describe panjang-panjang pasal Purnama, sempurna di bagi aku lah bila aku baca. Tapi bila sampai satu babak, satu scene tu, dia macam, aku macam, oh okay, aku lupa Purnama pun manusia juga. Jadi sebenarnya tak ada manusia yang sempurna, dan mesti akan ada sedikit lah, mesti ada benda sikit yang tak perfect dalam manusia. Sebab kita bukan maksum kan. Suka buku ni dua-dua. Bukan sebab aku nak jual buku ni, tidak. Kalau aku cakap korang pergilah baca buku ni, aku tak dapat apa pun. Dan aku sebenarnya takut untuk galakkan orang baca buku yang aku suka. Sebabnya buku-buku yang aku baca dan buku-buku yang aku suka adalah bagi aku adalah sangat-sangat mustahil untuk orang lain pun suka buku yang aku baca. Faham tak? Mungkin buku tu aku bagi 10 bintang
Contoh, markah penuh 10/10. Dia orang lain baca mungkin dia akan bagi 2/10 je, sebab mungkin tak kena dengan cerita rasa dia. Mungkin jalan cerita tu bagi dia klise, mungkin jalan cerita tu dia bagi dia kosong, mungkin sepanjang penceritaan buku tu bagi dia macam tak ada benda jadi, tak ada adventure, tak ada apa. Mungkin bagi dia. Tapi mungkin pembaca lain ada yang sama pendapat dengan aku. Mungkin kita kena faham lah, setiap manusia ada preference masing-masing kan. Jadi kita mungkin minat membaca, tapi genre yang kita suka baca tu mungkin berbeza. Saya suka baca buku fiction, anda suka baca buku non-fiction, dan mungkin kalau anda suka baca buku fiction pun kita punya genre pun tidak sama. Mungkin awak suka baca buku thriller, saya suka baca buku romantik, saya suka baca buku fantasy, awak suka baca buku science fiction fantasy, macam tu lah, macam tu. Okay, dan ya, kalau anda ada pendapat yang berbeza tentang buku Sindrom dan juga Purnama ni, okay, saya hormat, tapi jangan ajak saya berdebat. Kejap aku tak ready nak berdebat dengan orang pasal buku ni. Okay, sebab bagi aku membaca suka-suka, dan kalau aku suka buku tu, aku suka buku tu, dan aku akan cakap aku suka buku tu. Tu je lah. Macam mana? Aku faham pembaca-pembaca ada hak masing-masing untuk komen ataupun tinggalkan review terhadap buku yang diorang baca. Tapi kadang-kadang ada review ataupun ulasan yang bagi aku terlalu kasar. Okay, kalau anda baca satu buku ni, contoh buku A, dan anda baca buku A tu, korang rasa macam tak seronok lah buku ni, aku tak faham kenapa orang suka baca buku. Contoh. Bagi aku, even kau macam pelik kenapa orang suka baca buku tu, kau tak perlu cakap sampai tahap macam tu. Sebab bila penulis baca kau punya review ataupun tengok kau punya review ke apa ke, diorang akan rasa macam aku spend 6-7 tahun untuk tulis, orang komen macam ni. Okay, ada penulis mungkin akan terima nasihat-nasihat korang, akan terima korang punya review, dan akan cuba untuk perbaiki diorang punya penulisan lah. Mungkin akan ada terasa sedikit lah, mesti ada, kita kan manusia, mesti macam macam tu ke, macam okay, macam tu, faham tak? Mesti ada. So kita kena hormat sesama manusia lah. Okay, kalaupun kita tak kenal siapa penulis tu, dan kita macam, tapi sebenarnya aku tak tahu pasal penulis Teh Marzuki ni. Aku beli semua buku beliau. Eva dekat sana, aku macam malas nak ambil, tapi kena ambil ke? Kejap, wait a minute. Okay, ni aku punya current read yang aku tengah baca sekarang, Vendetta. Apa maksud Vendetta? Word Vendetta boleh Google. Aku dah Google dan aku macam okay. Ya, aku ada semua buku Teh Marzuki. Tapi aku suka dia punya ketebalan tu lebih kurang. Dia punya ketebalan novel tu. So macam dia tak berat, tak ringan, nak bawa travel pun boleh. Gitu. Happy ending ataupun tidak, aku tak nak cakap. Sebab kalau aku cakap, korang dah boleh agak apa akan jadi. Dan mungkin macam ending ni macam ni, aku dah tahu dah, aku tak nak baca. Tapi ada orang jenis yang dia dah tahu, dia dah boleh agak ending macam mana, tapi dia nak baca juga sebab dia nak tahu apa yang jadi di antara cerita tu. Dia nak tahu, jadi ya, bacalah. Kenapa aku suka buku ni? Satu, sebab aku enjoy dan aku suka. Tu je. Kalau aku baca buku, aku tak rasa enjoy, aku tak rasa gembira suka baca buku tu. Aku macam, sebab kita baca, bukan kita, aku baca buku untuk enjoy. Sama juga macam tengok K-drama, tengok movie, tengok Running Man, tengok I Live Alone, tengok variety show ke apa ke. Memang nak tengok, memang sebab nak enjoy, nak suka-suka. Macam tu. Okay, jadi bila baca buku Sindrom dengan Purnama ni, aku enjoy. Jadi bila aku dah enjoy, aku sukalah buku tu. Dan lagi satu, sebab dia punya, aku nangis baca buku ni. Aku nangis. Emosi terlampau. Masa aku beritahu Umi. Aku bagi Umi, Ma'am, Kak nangis baca buku ni. Dua-dua ni.
Itu memang cakap, kenapa sensitif sangat? Kenapa sensitif tak bertempat? Macam, ouch, ouch. And ya, aku bagi rating buku ni dua-dua 5/5. Jadi aku mengharapkan sesiapa yang menonton video ni jangan meletakkan harapan yang terlalu tinggi. Expectation tu lah jangan tinggi sangat. Sebab kadang-kadang bila orang terbaca review ataupun tertonton video review pasal buku yang 5 bintang ataupun 10/5 contohnya, diorang punya expectation terlalu tinggi. Jadi bila diorang baca, diorang rasa biasa-biasa, mulalah nak ajak bergaduh kan. Macam, aku tak suka lah buku ni, aku tak faham kenapa orang suka buku. Jadi don't put your expectation high. Dan ya, suka gila. Tiba-tiba aku macam, kalau ada adaptasi kalau ada adaptasi movie pun best juga. 5 jam. Aku nak bayangkan siapa pelakon dia. Siapa? Kalau Watak Purnama, siapa yang sesuai macam yang ada rambut-rambut panjang? Gambit Saifullah. Mungkin kan ada lain. Ke ada siapa-siapa yang dah baca novel Sindrom dengan Purnama, mungkin ada pelakon lain. Tiba kita ada diskusi dekat komen bawah. Dan kalau untuk Watak Afifah, Vanida Imran ataupun Maya Karin, siapa lagi? Tak apa, itu pendapat saya, pendapat aku. Jadi kalau tak setuju, tak apa, jangan ajak berdebat, okay? Let's just friends, okay? Okay. Ataupun siapa-siapa yang dah pernah baca Sindrom dengan Purnama ni, lepas tu korang dah pernah baca beberapa lagi novel yang lain yang ada perubahan zaman, perubahan masa. Okay, terima kasih kerana sudah menonton video ni. Bye!